الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وذرياته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واشرح صدورنا بالقرآن العظيم واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا ما أبقيتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Memuliakan tuan-tuan menari paksi di Kampung Perak, bulan puasa, tuan-tuan para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang amat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, majlis yang amat disukai oleh para salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, para salihin. Allahumma alhaqna bis salihin, ya Allah. Engkau masukkan kami bersama dengan golongan para salihin, kerana orang-orang saleh itu adalah martabat orang-orang yang akan mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Itulah mereka itu diselamatkan daripada api neraka dan mereka diberikan anugerah syurga pada hari akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya bersama dengan sahabat-sahabat saudara Syamsul pada hari ini dalam sesi kuliah paksi minggu yang kelima ini, saya bersama dengan saudara datang ke sini untuk memenuhi kosongan pada minggu yang kelima kuliah yang ada di sini. Jadi alhamdulillah, ini kali kedua saya datang sini. Kali kedua, hari itu saya main lama lah. Saya pun tak ingat bila saya main. Tahun sudah kot. Jadi tahun ni boleh hadir bersama dengan tuan-tuan, dan insya-Allah sama-sama kita mengisi ruang ini dengan sedikit peringatan berkenaan dengan puasa Ramadan, insya-Allah. Ada siapa baca tentang puasa sebelum ni? Belum ya, no? Jadi saya boleh mengakukan slot yang khusus. Jadi minggu yang kelima ni saya ambil
tajuk yang berkaitan dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya baca kitab ni, kitab yang dinamakan Furu'ul Masail wa Usul Al-Wasail, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Daud Al-Fatani, dan disusun semula dirumikan. Asal dia kitab Jawi, ditulis rumi dan disusun balik dengan bahasa yang mudah, bahasa semasa. Tuan-tuan tak ada kitab, dengar je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dia ada soalan. Dimulakan buku ni, dia ada soalan, dia ada jawapan. Jadi tuan-tuan tak payah tanya lah. Saya bagi soalan, saya bagi jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada perbezaan pahala puasa Ramadan antara 29 hari dan 30. Ada puasa 39 tak tahu. Jadi pahala kurang tak? Ataupun sama tak antara kalau kita puasa 29 ataupun 30 hari? Sebab kadang-kadang kita puasa 29 hari saja, kerana tengok anak bulan nampak kita raya. Kalau kadang-kadang tak nampak anak bulan, kita tak raya. Itu kalau kita pakai rupiah. Lah ni kebanyakan tak pakai rupiah, pakai hisab. Kok mana pun 30 hari. Hisab. Tak apalah. Baik. Jawapan dia. Iaitu kalau dilihat dari segi namanya, iaitu puasa Ramadan, maka pahala yang dijanjikan adalah sama. Jawapannya sama. Jadi kita tak susah hati. Kalau kita puasa 29 ataupun 30, sama saja pahalanya. Tetapi bagi yang berpuasa selama 30 hari, tentulah ada kelebihannya, iaitu dari segi bilangan sahur dan berbukanya, tarawihnya, dan tentu lebih juga dari segi fadilatnya. Jadi walaupun sama dari segi pahalanya antara 29 hari puasa dengan 30 hari puasa, tapi tentu lebih 30. Lebih juga dari segi mana? Keseluruhannya sama, tapi bila bilang hari lebih satu. Bila lebih satu hari, maknanya sahur pun lebih satu hari, sembahyang tarawih pun lebih satu hari, buka puasa pun lebih satu hari. Jadi lebih kambung. Dari segi keseluruhan kita kata pahala sama. Tapi bila tambah satu hari, lebih sahur satu hari, lebih sembahyang tarawih satu hari, lebih buka satu hari, maknanya kok mana pun ada kelebihannya. Itu dia tanya kita dan dia tolong jawab balik. Jadi tuan-tuan, apa saja dalam amalan kita ni bila kita buat lebih, pahala lebih. Bila kita buat lebih, pahala lebih. Sembahyang pun sama. Kalau kita buat lebih, pahala lebih. Sedekah pun sama. Sedekah lebih, pahala lebih. Itu kelebihan dalam segi pahala. Baik, Rasulullah SAW
berpuasa selama 9 tahun. Tidak ada yang genap 30 hari. Nabi SAW puasa selama 9 tahun. Apabila disyariatkan puasa tu, Nabi puasa 9 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Jadi sepanjang Nabi puasa 9 tahun tu, puasa Ramadan, tidak ada yang genap 30 hari kecuali 2 tahun sahaja. Maknanya kalau Nabi puasa 9 tahun, genap 2 tahun saja, hak 30, hak lain semua 29. Maknanya 7 tahun Nabi puasa Ramadan selama 29 hari, hanya 2 hari saja cukup 30. 2 hari saja. Mengikut pendapat Syekh Al-Huri Al-Maliki, 5 tahun baginda berpuasa genap dan 4 tahun 4 tahun hanya 29 hari. Maknanya itu pandangan lain lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Nabi berpuasa 9 tahun tu, 2 tahun saja yang genap 30. Mengikut pendapat Al-Haythami pula, baginda hanya berpuasa genap setahun sahaja, manakala baki yang lainnya semuanya kurang daripada 30, maknanya 29. Baik, itu maknanya sejarah Nabi puasa 29 hari. Maknanya kebanyakan puasa Nabi tak cukup pun 30 hari, hanya 29 hari saja. Itu dari segi sejarah ataupun sirah Nabi SAW berkenaan dengan puasa Ramadan. Baik, soalan yang kedua, adakah Rasulullah SAW berpuasa sebelum puasa Ramadan diwajibkan? Sebelum Nabi puasa Ramadan ni, ada tak Nabi puasa lain? Sebelum diwajibkan? Jawapannya ada. Sebelum diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, Nabi SAW telah pun berpuasa puasa sunat yang dinamakan dengan Ayyamul Bir. Ayyamul Bir, iaitu puasa hari-hari putih. Al-Bayd putih, Al-Bir. Kalau Al-Bayd telur, Al-Baydu telur. Telur tu dinamakan bayd kerana warnanya putih. Tapi Ayyamul Bir, Ayyamul Bir ni hari-hari putih. Adakah hari warna putih? Tak ada. Tapi dinamakan dengan hari putih, iaitulah hari 13, 14, 15 bulan. Bulan Qamari, bukan bulan matahari, bulan Qamari, bulan Hijrah kita panggil. Haram, Safar, Rabiul Awal, sehingga habis. Maknanya Nabi dah puasa dah pada Ayyamul Bir 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. 13, 14, 15. Panggil apa? Bulan mengambar. Bulan mengambar tu Nabi puasa. 13, 14 ni, 15 ni maknanya bulan penuh lah. Orang panggil bulan mengambar lah, penuh. Orang lain buat kajian. Orang lain buat kajian. Pada 13, 14, 15 ni Nabi puasa. Pasal apa Nabi puasa 13, 14, 15? Dan tengok-tengok, oh 13, 14, 15 ni bulan mengambar. Apa hikmah dia? Orang buat kajian, pengkaji daripada Timur Tengah, pengkaji Islam, mereka buat kajian. Rupa-rupanya pada 13, 14 ni, 15 ni bulan mengambar. Hikmah kebaikan yang didapati daripada puasa pada hari ini
ialah mendapat ketenangan hati dan pemikiran. Akal manusia ni pada 13, 14, 15 ni, otak manusia ni dia ada kesan dengan bulan. Sebab kalau kita tengok 13, 14, 15 ni ayak naik. Kalau laut, ayak di laut dia naik. Kita bulan menambah ayak naik. Pasal apa ayak naik? Tarikh tu sebab dia ada kaitan dengan bulan. Maka manusia, dalam badan manusia ni ada 75% ayak dalam badan kita. Dalam badan kita ni kalau kita tengok perah tengok ayak banyak. Kalau kita perah ayak, kecut habis, tak ada apa. Dalam darah kita ada ayak, dalam daging kita ada ayak. Kalau tak ada ayak, tak boleh hidup no. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Ta'ala hidupkan sesuatu tu dengan ayak. Pokok hidup dengan ayak, binatang hidup dengan ayak. Rumah pun nak penek pun kena ada ayak. Cuba ada semen je dengan pasir, boleh? Tak boleh kena buah ayak. Semen dengan pasir, buih tak jadi, serui. Nak buat batar pun tak boleh, nak ikat batar pun tak boleh. Pasal apa? Tak ada ayak. Itu dah ayak ni hebat, Allah Ta'ala buat. Sebab tu ayak ni tak boleh penek pergi mahal, susah. No? Ayak ni buat besar je harga. Sebab orang semua pakai ayak. Orang susah pakai ayak, orang kaya pakai ayak. Orang tua pakai ayak, budak-budak pakai ayak. Bulan puasa lagi banyak pakai ayak. Sebab cucuk. Tak ada cucuk, tak ada ayak, tak boleh buat cucuk. Jadi tuan-tuan, mereka kaji tengok, dalam badan manusia ni pun ada 70% ayak. Jadi bila bulan mengambang, dalam badan manusia ni dia ada kesan. Ayak dalam badan ni dia kesan. Dia boleh memberi kesan kepada tubuh badan manusia. Air yang ada dalam badan manusia ni berpengaruh dengan kedudukan tarikh tu yang bulan mengambang. Sebab tu kadang-kadang ada orang duduk jerit tengah malam, tengok-tengok, patutlah bulan mengambang. Ada orang ada penyakit bila cukup bulan mengambang, dia duduk pagi bulan. Dia jerit tengah malam. Pasal apa? Dia ada kesan dengan keadaan bulan tadi. Jadi Nabi SAW ajak kita supaya kita puasa 12, 13, 14, 15 ni. Pasal apa? Pasal antara hikmah dia. Hikmah dia kebaikan yang kita dapat kaji ialah kita mengurangkan tekanan jiwa dalam badan dan dalam diri manusia. Kalau tak puasa, dia kurang sikit tekanan tu. Tekanan tu lebih sikit. Kalau puasa, dia kurang sikit. Jadi Nabi puasa ni sebagai satu sunnah. Dan kebaikan yang kita dapat antaranya ialah memberi ketenangan dan menstabilkan ayak dalam tubuh badan manusia. Jadi kita itu yang manusia dapat. Hasil kajian pakar-pakar peneliti Islam mencari hikmah di sebalik puasa 13, 14, 15 hari bulan. Itu maknanya Nabi SAW sebelum puasa Ramadan, Nabi dah puasa ayyamul bid, hari putih 13, 14, 15. Baik. Itu satu. Ada pula pendapat lain mengatakan Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura iaitu pada 10 Muharram, yang kita buat buak sora. Orang Kedah kata buak sora, buak Ashura. Kita buak sora macam apa? Pasal itu peristiwa Nabi Musa dulu kan, buak sora. Masa itu bukanlah dinamakan buak sora, kita lah pun nama buak sora.
Maksudnya pada apa? Nama Ashura 10. Asyara 10. Wahid, Isnin, Thalatha, Arba'a, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyara 10. Jadi hari yang ke-10 dipanggil Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura sebelum disyariatkan puasa Ramadan. Maksudnya setiap kali Ashura Nabi puasa. Itu di antara puasa-puasa Nabi. Walau bagaimanapun semua puasa ini dimansuhkan dengan kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Maknanya puasa-puasa ini dimansuhkan. Maknanya mansuh apa? Tak wajib bagi Nabi lagi. Tak wajib. Sebelum tu seolah-olah itulah puasa yang disyariatkan kepada Nabi SAW, yang wajib Nabi berpuasa. Kemudian apabila disyariatkan puasa Ramadan, puasa itu jatuh jadi sunat, tak wajib lagi. Sampai lah lagi sunat. Puasa 10 Muharram pun sunat. Bahkan Nabi kata 9 pun lagi bagus kalau boleh puasa 9. Tapi Nabi tak tahu puasa 9 tu. Itu puasa Ashura kan. Jadi orang sahabat Nabi bagi tahu kat Nabi di Madinah, sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, ni orang Yahudi dia puasa pada 10 Muharram. Maka Nabi tanya apa siapa yang dia puasa? Sebab mereka tu memperingati hari kejayaan ataupun Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Nabi kata, kalau begitu nahnu ahaqqu biha, kita lebih layak puasa daripada orang Yahudi. Maka Nabi pun berpuasa 10 Muharram. Dan Nabi kata, tahun depan kita puasa 9 Muharram. Nabi ajak sahabat 9 Muharram. Tapi Nabi tak sempat kerana Nabi wafat. Maka sampai lah ni kita puasa bulan 10 Muharram. Dan juga sunat juga kita puasa 9 Muharram. Kalau tak boleh buat 9, buat 10 saja. Itu sunat. Masih disunatkan sampai lah ni. Begitu juga 13, 14, 15 hari bulan, setiap bulan. Yang kita panggil Ayyamul Bir ni masih disunatkan sampai hari ni. Kalau kita boleh buat cukup baik. 13, 14, 15. Baru ni kita puasa Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban kan. Sunat juga kita puasa pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan dalam bulan Sya'ban ni Nabi paling banyak puasa antara semua bulan selain Ramadan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. No? Bulan lain pun Nabi puasa, tapi paling banyak bulan Sya'ban. Sehingga kata Siti Aisyah, seolah-olah kadang-kadang nampak macam Nabi puasa banyak, semua seolah-olah macam puasa sebelah. Dan kadang-kadang nampak Nabi tak puasa penuh, tapi Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban. 15 bulan baru ni pun kita ambil puasa. Pasal apa Nabi kata, idza ja'at lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara. Apabila tibanya nisfu Sya'ban, maka berqiyamul lailah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Nabi suruh kita qiyamul lail malam 15. Kalau esok 15 tu hari 14, esok 15 malam kat ni, malam kat dia kita qiyamul lail. Kita yang kita doa amal di Indonesia, di tempat kita ni dan juga di Mesir, ialah baca Yasin 3 kali. Kita yang ikut tempat kita saja baca Yasin sampai 3 kali. Di Mesir pun baca Yasin 3 kali. Sebab amalan ni amalan yang digalakkan oleh para ulama. Bukan Nabi suruh bila tibanya malam nisfu Sya'ban bacalah Yasin 3 kali. Dah. Nabi tak abrak pun baca Yasin 3 kali. Kita ni lah buat. Pasal apa? Sebab Yasin tu qalbul Quran. Yasin tu hati Quran.
Jadi kita nak buat apa fikir-fikir, ulama kata baca Yasin lah. Sebab Yasin ni orang duk baca selalu. Kalau baca lain, nak baca sekali ikut payah. Baca Yasin 3 kali. Niat pertama, niat kedua, niat ketiga, macam-macam niat kan. Ada orang kata buat apa 3 kali. Letih, baca sekali. Bukan wajib. Tapi yang penting qiyamul lail. Sebab Nabi berqiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban. Pasal apa nisfu Sya'ban ni penting menurut para ulama ni? Pasal ada hadis yang pertama Nabi SAW. Yang kedua kerana malam tu tentulah. Malam nisfu Sya'ban tu tentulah. Lailatul Qadar nak kena cari. Nisfu Sya'ban Allah Ta'ala tentulah. Tak payah cari. Walaupun nilai Lailatul Qadar lebih tinggi, tapi nisfu Sya'ban juga hebat. Malam ni malam yang Allah Ta'ala tukar buku baru, tukar buku lama bagi buku baru. Malam tu Nabi kata, aku lebih suka aku diserahkan buku catatan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Jadi kalau kita puasa hari itu, alhamdulillah. Kalau tak puasa, kita nak puasa hak wajib. Tak puasa sunat je kan. Jadi hujah ada. Nisfu Sya'ban ni ada hujah. Sebab akhir zaman ni ada orang duk kata bid'ah. Ada orang duk kata nisfu Sya'ban ni tak ada. Jadi tak payah buat sebab dia macam malam-malam lain juga. Rugi ya. Rugi. Jadi nak buat macam mana pun buatlah. Baca Quran ke, sembahyang hajat ke, sembahyang tahajud, sembahyang macam-macam, istighfar banyak-banyak. Sebab Allah Ta'ala nak bagi buku baru. Ni lah ni pakai ni buku baru. Apa hari dah buku baru? Proses buku ni. Buku baru proses. Buku lama tak tahu. Belemuah itu nak tahu lah. No? Jadi malam tu kita minta ampun ke Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hapus segala kejahatan kita, dosa kita. Hak sebelum tu minta Allah, ya Allah, dalam buku catatan hak lama ni kalau ada hak tak elok tu, ya Allah, ampunkanlah, hapuskanlah. Tu minta pada malam ni Sya'ban. Lah ni buku baru, apa hari ni buku baru. Jadi nak masuk buku baru ni, biar Allah kita nak masuk bulan Ramadan ni proses. Proses. Baik. Jadi saya patah balik ke kitab kita ni. Sebelum Nabi berpuasa Ramadan, Nabi puasa 13, 14, 15. Dan Nabi puasa pula pada 10 hari bulan Muharram yang dipanggil Ashura. Ashura ni hari yang disunat kita puasa sampai lah ni. Bukan sunat buat suara. Sunat puasa kalau ada hari 10 Muharram tu kalau buat suara. Satu kampung kacau buang sorak. Itu duk pakat makan buang sorak. Kalau puasa tak apa. Dapat sunat. Puasa hari tu buat buang sorak, buka puasa dia buang sorak, tak apa. Ni buat buang sorak, makan rasak makan dah. Orang sunat puasa, yang dia ambil sunat buat buang sorak. Baik. Saya nak baca lagi panjang lah, semua saya baca pilih-pilih. Baik. Kalau saya nak bulan tak boleh tengok. Saya baca lah semua kita pakai ikut penentuan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kalau kata puasa lah. Nak ikut hisab ke, nak ikut ru'yah ke, nak ikut falak ke, itu terserah. Itu tak payah bincang banyak sebab kita kata mana pun kita ikut juga. Hak tu kena ikut. Baik. Ini ya. Tidak berpuasa pada awal Ramadan kerana keliru persoalan anak bulan dilindungi awan tebal. Saya baca. Baik. Baik.
hukum mengintai-intai anak bulan. Ada baca sikit lah pasal anak bulan. Pasal semua orang boleh intai. Tuan pernah intai anak bulan? Adakah mengintai-intai untuk melihat anak bulan Ramadan pada awal malamnya dihukum sebagai sunat atau diwajibkan? Jika dikatakan wajib, adakah ia fardu kifayah atau fardu ain? Hukum tengok anak bulan, intai maknanya intai ni cari nak tengok mana ada anak bulan. Apa hukum dia? Sunat ke wajib ke? Kan? Fardu kifayah ke fardu ain ke? Baik. Melihat anak bulan untuk menentukan bulan Ramadan pada akhir bulan Syaban pada awal malamnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau kita buat orang lain tak payah. Jangan kata kalau orang lain buat aku tak payah. Kita kena kata kalau aku buat orang lain tak payah, baru dapat pahala. Tak, kalau orang baik aku tak payah. Tak payah belakang boleh kat kita. Tak payah boleh kat orang. Jadi kalau aku buat orang lain tak payah. Jadi kita ambil tanggungjawab tu. Ambil tanggungjawab buat. Jangan ambil tanggungjawab tak payah buat. Macamlah sembahyang. Bayar jenazah. Kalau aku buat orang lain tak payah. Yang pagi jenazah mah waktu kifayah. Kalau semua tak buat dosa. Jadi kalau kita buat orang lain tak payahlah. Kerana kita buat orang lain tak dosa. Pahala banyak kat siapa? Tak payah. Kalau orang lain buat aku tak payah, dapat kat siapa? Dapat kat orang, kat aku tak dapat orang. Kita kali sikit. Kali. Jadi tengok anak bulan pun sama. Melihat anak bulan untuk menentukan bulan Ramadan pada akhir bulan Syaban pada awal malamnya adalah fardu kifayah. Maknanya kita tengok bila pada akhir Syaban pada berapa bulan? 29 Alah 30. Tengok. Kalau tengok nampak, maka kita puasa esok hari 1 hari bulan Ramadan. Tengok tak nampak, maka tak puasa, kita genapkan bulan Syaban. Maka kita puasa 1 hari bulan pada keesokan, kelusaan harinya. Esok lusa. Begitu juga melihat untuk menentukan awal Syawal, kerana terdapat padanya beberapa hukum yang berkaitan. Jadi kalau kita nak pahala, kita kata aku tengok pun tak nampak, tetapi cari teropong, orang nampak. Dah nak beli teropong semua satu lah. Dia esok beli teropong. Orang terak ni semua ada teropong di rumah. Pasal apa nak pahala sunat? Maghrib tu semua pakai teropong. Tak payahlah pergi beli teropong. Biarlah orang ada teropong tu di pulau saya, ke pulau Pangkong, ke pulau Barat, mereka tengoklah. Kita nak ambil pahala sunat macam di China. Saya tengok dalam satu rancangan TV cerita di China bulan puasa. Pada bulan nak raya dengan nak puasa ni semua pakai telefon di masjid, pakai tengok nak bulan. Tengok dengan mata kasar, dengan mata bukan teropong. Ada yang pakai teropong tapi tak semua, tapi hak lain tu tumpang tengok juga. Walaupun tidak ada teropong, sebab nak ambil pahala tengok anak bulan. Sampai macam tu no. Mereka buat apa benda sia-sia atau tak nampak tengok juga. Dah tak sia-sia, niat kita nak tengok pun, nak tengok Nabi, sunnah Nabi. Sebab sahabat Nabi ni ada dua hak jenis lagu tu. Jenis lagu mana? Hak Nabi buat, semua pun nak buat. Kan payah, bukan ke Nabi tengok Nabi tak ke Nabi. Kita main masjid tengok belah mana matahari, belah mana anak bulan nampak, agak-agak tengok. Dapat pahala tengok pun jadilah. Pasal apa? Sunnah. Fardu kifayah orang lain dapat. Orang lain tengok teropong tu, fardu kifayah. Hak kita dapat pahala pasal apa? Berusaha untuk tengok anak bulan. Tengok anak bulan. Di negeri Cina dia pamer. Cina Islam lah. Lepas tengok semua pakat tengok. Lepas tu kifayah lah. Mana kita tengok-tengok nampak.
Tapi lah, janganlah sampai lu buat satu perkara pula. Tak payahlah. Niat kita, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalan dia. Jadi kita niat nak buat tu pun dapat pahala, buat pergi tengok dapat pahala. Tak payahlah buat satu perkara pekat orang tengok. Tak payah. Kita apa nak tengok ni sunnah Nabi. Baik. Penentuan awal Ramadan dengan cara hisab atau kiraan, tak payah baca. Saya nak baca 4-0. Bacaan menyambut awal bulan. Bila kita nak sambut awal bulan ni, sunat kita baca. Baca apa? Baik. Dalam kitab Nihayah ada menyebut sunat dibaca apabila mendapati awal bulan. Maknanya bila kita tahu esok ni Ramadan, ataupun kita nak tengok anak bulan. Jadi kalau kita nak tengok anak bulan cara mata kasar kita ni, sebagai nak ambil sunnah Nabi, kita baca doa ni, Allahu Akbar. Panjanglah tuan-tuan, nak apa tak ada. Saya baca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر والشر المحشر آمنت بالله الذي خلقك الحمد لله الذي ذهب بالشهر كذا وجاء بالشهر كذا. 3 kali. Ini ada doa dia. Yang penting kita tahu ada doa sambut awal bulan. Bukan bulan Ramadan saja, setiap bulan. Tuan-tuan baca tak? Saya pun tak baca. Bukan dekat tuan-tuan, saya pun tak baca. Main baca tahun ni lah kitabnya dah. Sebab saya pun tak ada mengapai doa ni. Ajak je pandai buat tak. Tak wajib, no? Jadi sekurang-kurangnya kita baca ni, saya ingat bulan depan kita nak baca. Bukan mesti saya buat apa saya nak cerita. Kita pakat-pakat buat lepas ni insya-Allah. Tengok anak bulan tu, baca doa ni. Ada doa ni, doa pendek. Kurang-kurangnya kita baca Allahu Akbar. Ambil hak ujung saja, hak awal saja. Allahu Akbar, sudah. Allah yang Maha Besar. Lepas tu baca doa lain, ya Allah ya Tuhanku, aku minta kebaikan bulan ini ya Allah, dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan bulan depan. Maknanya kita minta ampunlah dulu kalau bulan depan aku banyak buat salah, ya Allah ampunlah dosa aku. Ni bulan baik, bulan baru ni bagilah aku buat baik. Tu cakap kedah buat Allah faham. Sebab bahasa kedah pun Allah yang buat. Tapi kalau baca hak ni lagi bagilah, Allahu Akbar. Ya Allah, Allah yang Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Dengan menjelang bulan anak bulan ini, kurniakanlah kepada kami keamanan. Amni makna apa? Aman. Wal iman, dan kurniakanlah kepada kami keimanan. Wassalamah, keselamatan. Wal Islam, dan kesejahteraan. Wat taufiq, dan taufiq, petunjuk ke arah yang engkau sukai ya Allah. Itu dia. Sambut awal bulan. Kita duk buat doa sambut awal tahun dengan akhir tahun kan. Buat tak bulan Hijrah kan. Lambatlah setahun sekali dah doa. Ambil hak sebulan sekali. Ni doa sebulan sekali. Terutamanya bulan Ramadan. Jadi kalau dah tak hafal doa ni pun, orang kata payah nak hafal, tulis tak di pintu, tak di pintu, tak kat dinding rumah kita baca. Tak kat kalender tu, ni bulan baru ni, bulan Hijrah baca. Dapat pahala sunat. Dan dapat pahala saja, dapat kita minta Allah bagi keselamatan kat kita, bagi iman kat kita, bagi kesejahteraan kat kita, bagi
Allah Ta'ala bagi taufik kat kita. Setiap bulan kita doa, ya Allah berilah bulan yang baik daripada bulan lepas. Sudah Nabi ajak sampai lagu tu. Kemudian kita amantu billah, aku beriman dengan Allah alladzi khalaqaka, yang mencipta kamu wahai bulan. Aku beriman kepada Allah yang mencipta kamu. Cakap dengan bulan. Pernah tak tuan-tuan cakap dengan bulan? Tak pernah kan? Maka tu orang kata gila. Cakap dengan bulan, tak, bukan gila. Cakap dengan bulan ni sebagai hamba Allah. Dia ni Allah yang cipta. Sebab ada orang yang sembah bulan, ada orang sembah matahari, tapi kita beriman dengan Allah. Kita hanya menyembah Allah, kita tidak menyembah bulan. Itu dia, pahala dapat. Baik tuan-tuan. Jadi bila kita sambut awal bulan, kita ada doa dia, dan terutamanya bulan Ramadan besok. Doa insya-Allah. Itu poin yang pertama. Nak masuk bulan Ramadan, kita berdoa pada awal bulan itu. Dan kita kena ingat, setiap awal bulan pada malam pertama, Allah Ta'ala kata kepada kita, Allah Ta'ala beritahu dalam hadis Qudsi, ya baghiyal khairi halumma, ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang nak mencari kebaikan pada bulan Ramadan ini, halumma, mai cepat. Bahasa surat kata ayo, segera. Bahasa kita kata mai, jom kita pakat cari kebaikan. Ya baghiyal syarri, wahai orang yang nak cari kejahatan. Masuk dalam puasa pun nak buat jahat lagi. Aqsid, berhentilah, jangan buat dah, ni bulan puasa. Itu dia, Allah Ta'ala sambut orang yang beriman pada bulan puasa ini. Allah Ta'ala sambut sungguh. Sambut pada awal malam pertama tu, Allah Ta'ala kata futihat abwabus sama. Dalam riwayat kata futihat abwabul jannah, dibukakan pintu syurga. Pintu syurga terbuka luas. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Tutup. Pasal apa? Buka pintu syurga. Maknanya masuk bulan Ramadan ni, kebaikan cukup banyak, pahala Allah Ta'ala nak bagi cukup banyak. Bulan puasa, bulan Ramadan, baik tu pintu syurga dibuka luas, pintu neraka ditutup rapat. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan diikat setan-setan. Sufidat makna diikat, dibelenggu syaitan. Dan setengah riwayat mengatakan wa sufidat maradatis syaitan, diikat syaitan ganas. Syaitan hak ganas sangat tu diikat, hak cik-cik. Itu riwayat. Satu riwayat lain. Pasal apa? Pasal bulan puasa ni, antara makna diikat syaitan itu ialah bila kita puasa, nafsu kita kurang, rendah nafsu kita. Tak makan ni nafsu kurang. Bila nafsu kurang, syaitan tak boleh tunggang nafsu kita. Syaitan tak boleh guna nafsu kita untuk tunggang kita. Ada seorang tok guru, nama dia Tuan Guru Haji Tayyib Al-Makki. Tuan Guru Haji Tayyib roti panggil. Pasal dia duduk Mekah, dia tak makan nasi, makan roti. Baru ni kami pergi ziarah dia dengan beberapa orang, masuklah siswa kita, saudara Syamsul. Kami pergi di Bali, orang Bali. Balik ke Mekah adalah 18 hari bulan tu. Umur 100 tahun. Dia tanya, dia kata, ada ziarah yang pertama, dia kata, dia tanya kita ni naik kuda, kita ikut kuda ke kuda ikut kita? Tuan jawab. Ini soalan dia bagi kat saya jawab lah, tuan jawab pula. Kita naik kuda ni, kuda ikut kita ke kita ikut kuda? Kuda ikut kita ikut kuda. Kita ikut kuda ke kuda ikut kita? Kita ikut kuda. Kuda ikut kita. Kuda ikut kita.
Betul. Kuda kena ikut kita lah. Sebab kita lah nak kanan ke kiri dah, kita yang tarik tali tu. Nak pergi laju ke kita tarik laju. Kita nak pergi kanan kita tarik. Kuda tu kita. Kalau kita naik kuda, kita ikut kuda, habis kuda terjun masuk parit, kita masuk keliling dia. Jadi dia nak apa-apa, nafsu ni biar dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Bila kita kusur saja, nafsu kita boleh kontrol tak? Boleh. Makna Allah Ta'ala ajak kita, bila kita tak makan, nafsu kita kurang, syaitan tak boleh tunggang kita. Syaitan tak boleh tunggang kita. Kalau tidak dia tunggang kita, dia dunia kita. Dia kata tidur. Lailun qawi, itu ada satu syaitan. Bila kita tidur saja, dia ikat kepala kita 3 jam. Ya, sebutlah hadis Nabi. Bila kita pergi tidur saja, dia ikat 2 jam kepala kita. Tak jauh lah, rambut panjang kau, pendek kau, tak ada rambut kau, dia ikat kepala kita dengan 3 ikatan. Kemudian dia dudui kita. Tidurlah. Dia dudui. Malam masih panjang, dia kata. Lailun tawil, malam masih panjang. Sampai pagi dia duduk kita. Cuma kita je tak dengar. Kalau dengar tak boleh tidur. Dah. Macam tu Rami buat lagu. Tidurlah wahai permaisuri. Ni bukan permaisuri, ni syaitan. Dia tidak. Duduk kita. Jadi dia nak tunggang kita, dia nak cuba tunggang kita. Sebab tu kalaulah kita jaga, kita kata Alhamdulillah, sebut nama Allah, terongkai satu. Lepas tu kita pergi wudu, terongkai 2. Kita pergi semayang, terongkai ketiga-tiga. Nabi kata siapa yang terongkai ketiga-tiga, maka hari itu tayyibun nafsi, jiwanya tenang, tak keluh kesah, tak saru. Tapi siapa yang tak terongkai ketiga-tiga, dia terongkai satu ya. Ataupun tiga-tiga tak terongkai, nama Allah pun tak sebut, bayang pun tak, tiga-tiga duduk atas kepala dia, saru. Serabutlah kawan tu pada hari itu, kata Nabi. Khabithun nafsi, jiwanya tidak tenang, serabut perut pada hari itu. Aku ni kalau serabut sangat, tak sembahyang subuh, rumah tak serabut. Tengok orang tak sembahyang serabut. Kita tengok pun serabut, dia lagi serabut. Awak serongan kan apa? Tak sembahyang subuh, serongan. Tapi kalau kita sembahyang di Mu'ah pula, di Masjid Surau, tenang jiwa kita dah. Tak sembahyang, Allah serabut. Jadi tuan-tuan, puasa ni dia nak bagi latih nafsu kita. Itu dah, nak latih nafsu kita. Habis patah balik ke kitab kita ni. Baik, dia kata, berapakah sebenarnya rukun puasa? Ada berapa? Ada 3 rukun puasa. Senang dah. Yang pertama sekali niat. Yang kedua menahan diri. Yang keempat apa dia? Yang pertama niat. Kedua orang yang berpuasa. Yang ketiga menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ada niat, tak ada orang puasa siapa nak niat. Jadi 3. Ada orang puasa, ada niat, ada perkara yang boleh menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ada dalam kitab Anwar, dia kata tambah satu lagi rukun puasa yang 4, iaitulah waktu bagi berpuasa. Kena ada waktu lah, puasa tak ada. Tak sampai bulan Ramadan puasa dah, puasa apa? Puasa sunat lah. Maknanya bila tiba bulan Ramadan barulah cukup rukun puasa. Baik. Maknanya yang pertama kena ada niat. Bila kita nak niat? Bila kita nak niat? Boleh tak
Besok nak puasa ni, hari ni niat siap-siap. Kalau ni niat ke tak? Nawaitu shaum Ramadan, siap-siap. Boleh tak? Boleh tak tu tak? Tak boleh no. Siang tak boleh niat ke malam. Niat ni pada waktu malam sahaja. Ataupun kita malam tu tak dengar pun, tak tahu pun kata puasa, tak dengar kata berita pun, di masjid pun tak ada. Pasya bum terus tidur.